Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Baik, dalam topik-topik yang lepas ataupun dalam topik 4.3 iaitu perluasan kuasa British di Johor, kamu sudah melihat bagaimana British telah meluaskan kuasa dia di Johor dan juga telah mengetahui tentang kemajuan dan kemakmuran negeri Johor. Dan juga telah melihat juga bagaimanakah British itu membuat strategi untuk menguasai Johor. Jadi untuk video kali ini, kita akan pergi kepada subtopik 4.4 iaitu sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, boleh buka ataupun boleh rujuk buku teks di muka surat 96. Seperti yang telah cikgu terangkan dalam video-video yang lepas, telah berlaku satu perjanjian yang mengubah landscape geopolitik ataupun mengubah cara pentadbiran kena 5 buah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu perjanjian Bangkok 1909. Kalau di dalam buku teks boleh lihat bahawa perjanjian Bangkok 1909 membawa perubahan penting dalam sejarah di negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Selain itu, kedudukan Johor berubah pada tahun 1914 apabila menerima penasihat am British. Kelima-lima buah negeri inilah yang dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi kita akan lihat latar belakang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Boleh rujuk dalam peta minda yang diberikan dalam buku teks muka surat 96. Yang pertama, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu bersifat longgar yang tidak ditadbir sebagai satu unit pentadbiran yang tunggal. Yang kedua, tidak ada perjanjian khas bagi mewujudkan gabungan ini, sebaliknya lebih bersifat membezakan pentadbiran negeri-negeri ini dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Ketiga, negeri-negeri ini terletak di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang juga merupakan gubernur negeri-negeri Selat. Yang keempat, raja di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu mempunyai kuasa yang lebih besar berbanding dengan kuasa raja di negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang kelima buah negeri ini tetap kedudukannya sebagai negeri-negeri Melayu pemerintahan beraja yang bebas dan mempunyai kuasa autonomi. Yang keenam, usaha British untuk menggabungkan kedua-dua sistem pentadbiran turut gagal kerana adanya tentangan daripada Raja Melayu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan yang terakhir, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang berasingan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu berterusan hingga Perang Dunia Kedua. Baik, di sini ada 7 perkara yang menerangkan secara ringkas apakah itu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini dia berbeza dengan negeri-negeri Melayu bersekutu kerana raja ataupun sultan masih lagi mempunyai kuasa yang besar berbanding dengan sultan-sultan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Kalau di negeri-negeri Melayu bersekutu, sultan ataupun raja hanya berkuasa di dalam hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu semata-mata. Tetapi di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, sultan tetap mempunyai kuasa yang besar. Besar berbanding dengan British, berbanding dengan raja-raja di negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi British dia cuba untuk menggabungkan antara negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Tetapi British gagal untuk berbuat demikian. Kerana apa? Kerana raja-raja Melayu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini mereka memberikan tentangan, memberikan bantahan, mempunyai strategi-strategi yang lebih hebat berbanding British. Sebab British cuba untuk menggabungkan pentadbiran dia, cuba untuk menguasai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini secara dengan lebih drastik. Cuba untuk menguasai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini dengan cara yang lebih radikal dan sebagainya, tetapi tetap tidak berjaya. Sebab apa? Sebab raja-raja dan sultan-sultan di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, macam cikgu cakap tadi, memberikan tentangan kepada British. Jadinya kegagalan British berbuat demikian, maksudnya kegagalan British untuk
menggabungkan antara negeri-negeri Melayu bersekutu dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu itu tetap berterusan sehinggalah Perang Dunia Kedua. Iaitu Perang Dunia Kedua bermula pada tahun 1941 ataupun lebih awal yang bermula di Eropah pada tahun 1939. Seterusnya kita akan lihat tentang pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Maksud dia selepas British masuk ke negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu masuk di Perlis, di Kedah, di Terengganu, di Pahang dan juga di Johor, kita akan tengok bagaimanakah kemasukan British ini membawa perubahan ke dalam sistem pentadbiran negeri-negeri tersebut. Baik, kita akan bermula dengan pentadbiran di Perlis. Penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan turut melibatkan pembesar tempatan. Majlis Mesyuarat Negeri menjalankan pentadbiran yang dipengerusikan oleh Raja. Kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu. Pada tahun 1931, hanya terdapat 3 orang pegawai Eropah dalam pentadbiran di Perlis dan setiausaha kerajaan merupakan pegawai tadbir terpenting. Yang kedua, pentadbiran di Kedah. Penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran yang turut melibatkan pembesar tempatan, sama juga macam Perlis tadi. Kedah tidak akan diserahkan kepada mana-mana negeri lain tanpa keizinan bertulis dibuat oleh Sultan dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri menjalankan pentadbiran yang diwujudkan sejak tahun 1905. Kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu yang berkebolehan dan setiausaha kerajaan merupakan pegawai tadbir terpenting. Baik, antara Perlis dan juga Kedah, kita tengok. Memang kita akui bahawa British telah masuk ke negeri-negeri tersebut dan ada di dalam pentadbiran negeri-negeri tersebut. Tetapi yang membezakan antara pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini dengan pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu, jika di negeri-negeri Melayu bersekutu seperti di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang, British terlibat secara langsung. British bawa dia punya staf datang dari Eropah untuk mentadbir orang Melayu secara keseluruhan. Tetapi apa yang berlaku di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dia jadi terbalik. Memang British masuk, British ada suara, boleh menyampaikan dia punya pandangan, boleh menyampaikan nasihat, tetapi Sultan tetap mempunyai kuasa yang mutlak. Pembesar masih lagi boleh menjalankan keputusan, boleh membuat keputusan untuk kerajaan dia sendiri. Dan kebanyakan pegawai tadbir kerajaan di dalam Kedah, dalam Perlis, lepas ni kita akan tengok dalam Kelantan, Terengganu dan Johor masih lagi orang Melayu. Berbeza dengan negeri-negeri Melayu bersekutu ataupun negeri-negeri Selat yang mana British masuk dan kontrol secara keseluruhan. British telah overthrown raja-raja di negeri-negeri Melayu bersekutu, di negeri-negeri Selat dan sebagainya. Tetapi di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, British gagal untuk melaksanakan perkara tersebut. Sultan masih lagi mempunyai kuasa yang mutlak, pembesar boleh membuat keputusan, dan setiausaha kerajaan merupakan pegawai tadbir terpenting di Perlis dan juga di Kedah. Ini membuktikan bahawa British sebenarnya gagal untuk melebarkan pengaruh dia di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Seterusnya, pentadbiran di Kelantan. Penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran. Sultan mempengerusikan Majlis Mesyuarat Negeri dan penasihat British merupakan anggota majlis. Kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu. Pegawai Eropah dihadkan memegang jawatan tertentu sahaja dan Menteri Besar memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Perkara yang sama juga berlaku di Terengganu. Kerana pentadbiran negeri di Terengganu berlandaskan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang diluluskan pada tahun 1911. Undang-undang ini menetapkan bahawa ketetapan atau perundangan yang dilaksanakan tidak boleh dipinda ataupun tidak boleh diubah. Penasihat British terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan melibatkan pembesar tempatan, jemaah menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri diwujudkan bagi melaksanakan pentadbiran kerajaan. Kaki tangan perkhidmatan awam terdiri daripada orang Melayu. Penglibatan pegawai Eropah dihadkan dalam pentadbiran. Dan dalam pentadbiran di Johor tetap berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Sultan tidak dibenarkan untuk menyerahkan negerinya kepada kuasa asing. Pentadbiran dijalankan oleh Menteri Besar, manakala setiausaha negeri terdiri daripada orang Melayu yang menjadi jurucakap
kerajaan yang rasmi. Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri membantu Sultan menjalankan pentadbiran. Orang Eropah dan Melayu dalam perkhidmatan kerajaan Johor dilayan sama taraf dan keutamaan diberikan kepada orang Melayu yang berkelayakan bagi memenuhi jawatan pentadbiran. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, British sebenarnya gagal untuk meluaskan pengaruh dia secara langsung di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sebab pentadbiran di negeri-negeri di Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu serta di Johor masih lagi menggunakan undang-undang yang digubal sebelum kedatangan British. Penasihat dia hanyalah penasihat. Dan berbeza dengan residen, yang mana residen di negeri-negeri Melayu bersekutu, yang mana apabila residen memberikan nasihat dan pandangan, Sultan ataupun Raja perlu ikut dan akur. Tetapi perkara tersebut tidak menjadi di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Mereka masih lagi menerima penasihat British, tetapi bukan semua nasihat daripada penasihat British itu perlu diikut oleh Sultan. Yang mana yang membawa kebaikan kepada kerajaan masing-masing sahaja yang Sultan akan ikut. Yang itu yang pertama yang membuktikan bahawa British gagal untuk menguasai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini secara keseluruhan. Yang kedua, kerajaan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini masih lagi pakai undang-undang negeri masing-masing. Kalau di negeri-negeri Melayu bersekutu, residen British ataupun pegawai-pegawai British di sana yang berkuasa untuk melaksanakan dan menggubal undang-undang. Tapi perkara tersebut tidak terjadi di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ini membuktikan bahawa pembesar dan juga raja di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini mempunyai idea memberikan tentangan kepada British, telah menjalankan langkah-langkah yang efektif, langkah-langkah yang sistematik bagi mengehatkan kuasa British di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Seterusnya kita akan lihat kepada perkembangan pentadbiran. Tadi cikgu dah terangkan tentang pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan kita akan pergi pula kepada perkembangan pentadbiran. Muka surat 100. Baik, pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu memberikan kesan besar kepada perkembangan pentadbiran yang melibatkan 3 aspek utama. Yang pertama adalah pengekalan kedudukan Sultan, masih lagi sama. Yang kedua adalah penerusan sistem pentadbiran tradisional, masih lagi diteruskan. Dan yang ketiga adalah pengenalan birokrasi barat. Itu adalah perkembangan dan perubahan yang terjadi selepas British masuk ke negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Baik, yang pertama, pengekalan kedudukan Sultan. Perubahan yang berlaku dalam sistem pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tidak mengubah kedudukan Sultan. Sultan masih kekal sebagai puncak kuasa dalam pentadbiran negeri, berbeza dengan sultan-sultan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang kedua, Sultan masih mempunyai kuasa terutama dalam hal berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Selain kedudukan Sultan, kedudukan pembesar turut dikekalkan. Sama. Meskipun bidang tugasnya telah berubah. Tugas dia sahaja berubah, tapi kedudukan pembesar itu, kuasa pembesar itu masih lagi ada. Pembesar tidak lagi mengutip cukai dan pajak seperti sebelum ini, sebaliknya diberikan allowance dan pencen. Itu adalah antara pembaharuan ataupun pengekalan sistem barat yang diperkenalkan kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tetapi secara dasar dia, asasnya Sultan dan pembesar masih lagi mempunyai kuasa yang sama, berbeza dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang kedua, penerusan sistem pentadbiran tradisional. Sistem pentadbiran tradisional seperti sistem jemaah menteri dan majlis negeri dan peraturan terdapat dalam undang-undang tubuh kerajaan diteruskan. Pembesar Melayu menjadi penaraju sistem pentadbiran negeri. Masih lagi sama seperti dulu, masih lagi menjalankan kuasa pentadbiran, masih lagi ada kuasa seperti sebelum kemasukan British. Yang ketiga, pihak British turut membantu melalui peminjaman pegawai daripada perkhidmatan awam negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Selat. Negeri-negeri ini mempunyai sistem perkhidmatan awamnya sendiri. Kerajaan Kedah membuat perjanjian dengan kerajaan British yang menyatakan bahawa semua jawatan perkhidmatan awam hendaklah diisikan dengan pegawai Melayu Kedah.
Macam yang cikgu terangkan tadi, semuanya masih lagi sama. Raja dan pembesar, sultan dan juga pembesar masih lagi mempunyai kuasa yang besar. Sebab mereka mampu lagi untuk mentadbir negeri, masih mampu lagi untuk menggubal undang-undang, masih mampu lagi untuk mendesak British supaya mengambil pegawai-pegawai perkhidmatan awam ataupun pegawai-pegawai kerajaan dari kalangan orang Melayu. Okay? Hal tersebut amat-amat berbeza dengan sistem pentadbiran di negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan yang ketiga adalah pengenalan birokrasi barat. Penasihat British menentukan dasar pentadbiran negeri sehingga mengurangkan kuasa sultan dan pembesar. Jabatan-jabatan baru turut diperkenalkan di setiap negeri. Pasukan polis diwujudkan. Urusan pentadbiran negeri mula mengamalkan cara barat. Mahkamah sivil diperkenalkan dan pegawai-pegawai British turut dibawa masuk sebagai pegawai pentadbiran kerajaan. Walaupun di sini dia tulis penasihat British menentukan dasar pentadbiran negeri sehingga mengurangkan kuasa sultan dan pembesar. Okay? Dia tak adalah mengurangkan secara semua sehingga sultan tak ada kuasa langsung. Okay? Tapi hanya mengurangkan sedikit sahaja. Maksud dia sebelum British datang, sultan dan pembesar boleh buat keputusan tanpa merujuk kepada mana-mana pihak. Tetapi apabila British masuk di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, sultan dan pembesar tetap boleh buat keputusan. Cumanya perbezaan sedikit di situ, dia perlu mendapatkan nasihat daripada British. Jika British menasihat suatu perkara tentang dasar dan undang-undang negara ataupun kerajaan pada ketika itu, dan sultan tak suka dengan nasihat British, sultan tidak perlu mendengar pun nasihat tersebut. Jika di negeri-negeri Melayu bersekutu, sultan terpaksa menerima. Walaupun sultan dan pembesar tak suka, pembesar terpaksa menerima. Tapi berbeza dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Maksud dia, penasihat British hanya boleh berikan pandangan. Dan dia hanya boleh masukkan dia punya pegawai-pegawai Eropah yang lain dalam sistem pentadbiran. Tapi untuk kontrol dan conquer pentadbiran itu secara keseluruhan masih lagi tidak mampu. Okay, jabatan-jabatan baru turut diperkenalkan di setiap negeri. Okay, jabatan dulu sebelum kemasukan British tak ada jabatan-jabatan ni. Tapi apabila British masuk, British perkenalkan jabatan-jabatan ini. Salah satunya adalah jabatan polis. Okay, dulu di negeri-negeri Melayu bersekutu, dia ada pengawal-pengawal dari kalangan rakyat ataupun dari kalangan panglima-panglima negeri-negeri tersebut. Tetapi apabila British datang, British perkenalkan sistem polis di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi itu adalah antara pembaharuan ataupun perkembangan pentadbiran yang British cuba masukkan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadinya secara keseluruhan, kita akan tengok dalam bab 4 ini cikgu akan cuba buatkan kesimpulan ataupun rumusan secara keseluruhannya. Bab 4 ini, iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, kita dapat lihat banyak perbezaan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Perbezaan yang paling ketara, walaupun British berjaya untuk masuk ke negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, British berjaya untuk ambil negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini daripada pengaruh Siam dan letakkan di bawah pengaruh dia sendiri. Tetapi British masih lagi gagal ataupun tidak berjaya untuk menguasai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini secara keseluruhan. Masih lagi tidak berjaya. Buktinya sultan dan raja masih lagi mempunyai kuasa dalam pentadbiran. Raja ataupun sultan dan para pembesar masih lagi mampu untuk membuat undang-undang mereka sendiri, dan kerajaan setiap negeri itu masih lagi menjalankan undang-undang mereka seperti undang-undang tubuh kerajaan Johor, undang-undang tubuh kerajaan Terengganu dan sebagainya. Masih lagi mampu mengekalkan. British ada memberi pandangan, berjaya masuk di sesetengah sahaja sistem pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini. Tetapi bukan semua dia berjaya masuk. Itu membuktikan bahawa raja ataupun sultan dan para pembesar di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, mereka tidak melepaskan hak mereka, kuasa mereka secara keseluruhan kepada British.
Jadi setelah habis kesemua bab 4 ini, untuk tugasan pada minggu ini adalah untuk menyiapkan satu peta minda, sebuah ataupun satu peta minda yang paling kreatif di dalam sekeping kertas A4. Sekeping kertas A4 itu, dan kemudian snap gambar dan hantarkan di dalam link. Cikgu akan bagi link di dalam Google Classroom kamu. Dalam link itu, dan submit tugasan itu pada minggu ini. Dan tugasan-tugasan yang dibuat itu cikgu akan nilai satu persatu untuk diberikan markah dalam kamu punya pentaksiran. Pentaksiran kamu lah. Cikgu akan gunakan tugasan-tugasan kamu itu sebagai evidence ataupun bukti yang menunjukkan bahawa kamu ini memang boleh dapat band 4, band 5 dan sebagainya. Jadi itu sahaja untuk minggu ini. Kita akan jumpa dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.